الحكمة والعقل وهز برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، ارزقنا فم النبيين والعلماء العاملين، حفظ المرسلين وإمام المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana seperti biasa kita duduk dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan segala bentuk amal soleh yang kita kerjakan siang dan malam menjadi amal soleh yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita sambung lagi berkaitan dengan aqabah thalithah. Aqabah thalithah, aqabatul, iaitu al-aqabatu thalithah al-awaiq, al-awaiqi, iaitu aqabah penghalang yang telah kita cerita dah, sesuatu yang menghalang ibadah kepada Allah. Iaitu pada minggu lepas kita telah bicara berkaitan yang pertama ialah urusan dunia. Jadi sambungan dia pada kata Abu Darda. Kata Abu Darda radhiyallahu anhu, aku kehendak berhimpun antara ibadah dan perniagaan, maka tiada perhimpunan keduanya, maka berhadap aku atas ibadah dan aku tinggalkan akan perniagaan. Maka berhadap yakni aku ambil atas ibadah dan aku tinggalkan perniagaan. Ini antara kisah Abu Darda radhiyallahu anhu yang mana kita telah cerita dah sebelum ini berkaitan dengan hadis-hadis yang kita baca pada tiap-tiap pagi, berkaitan hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Darda, iaitu Abu Darda. Tapi kita mencerita dah berkaitan dengan siapa itu Abu Darda. Jadi kalau kita lihat sedikit lagi, itu sedikit sebanyak berkaitan dengan Abu Darda ni. Kalau di Madinah ketika itu, kalau orang panggil nama yang selain daripada Abu Darda, maka sudah tentulah orang tak akan kenal, orang tidak akan kenal. Sebab Abu Darda nama sebenarnya seperti mana dalam kitab Qasasus Sahabat wal Awliya, Imam Mutawali kalau silap ada menceritakan juga Abu Darda, dan banyak lagi kisah Qasasus Sahabat wal Awliya. Nama Abu Darda ni ialah Uwaimir bin Malik bin Qis ya Uwaimir bin Qis, Uwaimir bin Malik bin Qis. Tu. Jadi Abu Darda ni mana kalau di Madinah ketika itu orang panggil mana Uwaimir. Uwaimir mana? Uwaimir. Tu mana orang situ tidak akan kenal. Tapi bila panggil Abu Darda, semua orang kenal. Sebab hakikatnya nama Abu Darda ni, orang Arab ni dia suka gelar kepada nama ayah dia. Kalau anak dia nama perempuan, dia panggil Abu. Kalau anak dia nama Fatimah, bisa kata dipanggil Abu Fatimah. Dia tak panggil nama orang tu sendiri. Itu kaedah orang Arab, dia akan panggil nama Abu tu. Tu maka Abu Darda ni dia iaitu nama dia Uwaimir bin Malik bin Qis. Tu. Dari nama Darda tu ialah anak perempuan dia. Anak perempuan Abu Darda ni, Abu Darda, nama dia anak kepada Uwaimir bin Malik bin Qis, ialah Darda namanya, Darda ataupun Darda. Ada iaitu Darda panggil Darda, tapi masyhur Darda. Tu. Jadi
Bila panggil Abu Darda, semua sahabat Nabi, pada di kalangan para sahabat Nabi, Nabi sendiri pun panggil ya Abu Darda. Semua panggil Abu Darda belaka. Nama hakikat dia tu Uwaimah bin Malik bin Qais. Itu nama-nama para sahabat. Jadi sebab itulah dia, isteri dia juga dia digelar sebagai Ummu Darda. Udah panggil isteri dia nak nama. Itu dah panggil nama sebenar tapi panggil Ummu juga, Ummu itu. Jadi Abu Darda ni masyhurlah digelar sebagai Hakimul Ummah, orang yang bijak di kalangan para ummah. Dia ummah ketika itu. Jadi dia orang Madinah. Abu Darda ni adalah orang Madinah. Jadi Madinah ni ada dua yang sudah kita ketahui. Madinah ni ada dua golongan, Aus dan Khazraj. Dua tu. Bila Rasulullah SAW mari di Madinah, Rasulullah berhijrah di Madinah, maka Rasulullah kata tak ambo dah main puak-puak gini, tak ambo dah. Rasulullah kata aku nak beri nama saja, Al-Ansar, golongan Ansar. Jadi sebab itulah mereka yang duduk di Madinah dipanggil golongan Ansar. Mereka yang berhijrah bersama Nabi daripada Mekah ke Madinah, Muhajirin. Buat Muhajirin, mereka yang duduk bersama Rasulullah di Mekah dan berhijrah di Madinah, orang panggil Muhajirin. Jadi Ansar di Madinah ni, Rasulullah ini nak menunjukkan para ulama sirah menyatakan bijaknya Rasulullah SAW. Rasulullah menyatukan ummah dengan Rasulullah buat nama satu saja, iaitu golongan Ansar. Jadi Abu Darda ni dia daripada golongan Khazraj. Khazraj ni. Itu antaranya. Jadi riwayat dalam kitab-kitab banyaklah, panjang kisah dia. Tu cuma saya ambil sedikit sebanyak dalam kitab. Nama iaitu latar belakang dia sikit sebanyak. Jadi dia ni masuk Islam lewat. Ada riwayat menyatakan dia masuk Islam ni, dia orang yang Ansar yang terakhir masuk Islam. Ni golongan itu Abu Darda ni. Dia masuk Islam, iaitu orang yang terakhir. Ada setengah riwayat, ada riwayat menyatakan begitu. Dan dia masuk Islam pada ketika perang Badar. Iaitu selepas ba'da Ghazwatul Badr, iaitu selepas peperangan Badar. Selepas dia peperangan Badar Al-Kubra tu, hebat peperangan tu, maka dia masuk Islam. Kisah dia masuk Islam tu ialah melalui Abdullah bin Rawahah dan begitu juga Muhammad bin Maslamah. Muhammad dua orang ni, Abdullah bin Rawahah dan begitu juga Muhammad bin Maslamah. Dia ni pergi suatu hari, dia pergi di rumah Abu Darda. Dia pergi, lalu dia masuk dalam bilik Abu Darda. Dia pun pecah-pecah berhala tu. Tu Abu Darda ni jenis orang baik. Orang panggil jenis orang panggil jenis orang Musa lah. Tu jenis orang panggil dan orang berlemah lembut ni. Orang yang baik lah, bukan lembut-lembut jenis atau pondang, bukan hak begitu. Bukan jenis hak begitu. Tu jenis kunyit-kunyit, bukan hak begitu. Bukan jenis setengah-setengah hak golongan LGBT suka tu, bukan hak begitu. Ni perangai dia, akhlak dia ni, dia lembut walaupun dia iaitu orang kafir ketika itu. Tapi Abdullah bin Rawahah masuk dalam rumah dia, pecah berhala dia. Tu habis bertaburan berhala dia. Sehingga ketika itu tidak marah apa ke Abdullah bin Rawahah. Tu Muhammad bin Maslamah pun ada ketika itu, ada bersama dengan iaitu Abdullah bin Rawahah. Tapi dia pun kutip. Dia kutip berhala tu. Dia kutip pecahan daripada batu berhala tu, hak pecah ni. Siapa buat? Abdullah bin Rawahah. Tu riwayat kata dua-dua buat, tapi yang masyhurnya Abdullah bin Rawahah seorang yang katok-katok batu tu. Itu riwayat yang rajih bagi tiba sunnah. Dan banyak kitab bagi menceritakan berkaitan dengan Abdullah bin Rawahah. Jadi bila dia pecah begitu, dia kutip. Dia kutip lalu dia berkata pada hati dia, dia berkata,
Tu dan sambil dia berkata, ada dua riwayat menyatakan dia berkata dalam hati dia berkata dengan slow. Ketika itu Abdullah bin Rawaha dan Muhammad bin Maslamah tu lari dah, balik dah. Tu balik dah ke di Mekah. Jadi ketika itu dia sedang ikuti, ada dua riwayat menyatakan dia berkata dalam hati dia, tapi riwayat yang rajih menyatakan dia berkata dengan suara dengar kat telinga lah. Sebab apa buktinya? Sebab ada riwayat sirah Nabi menyatakan isteri dia duduk di belakang, isteri dia dengar. Dengar Abdullah ni Abu Darda kata apa? Dia kata apa? Itu wahai berhala, macam mana aku menyembah kamu sendiri pun kamu dah nak melindung diri kamu. Macam mana kamu sebagai Tuhan sendiri tak boleh nak lindung diri dia sendiri? Macam mana? Kamu sendiri tak boleh nak lindung diri kamu, apatah lagi kalau aku duk sembah kamu ni. Sudah tentulah kamu tak boleh lebih jauh lagi nak orang panggil nak melindung diri aku sendiri. Diri kamu bertabur dengan pecah ni pun mudah boleh tolong diri kamu sendiri. Maka ketika itu isteri ada belakang, isteri kata betul, sesungguhnya itu suatu kebodohan bagi kita menyembah iaitu Tuhan yang tidak mendapat menolong diri dia sendiri, apatah diri kita. Ini suatu kebodohan, kata isteri Abu Darda radhiyallahu an. Jadi ketika itu dia mari ke Madinah, dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika dia berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia mari, ketika itu Abdullah bin Rawahah dan Maslamah dan ada beberapa orang lagi sahabat Nabi SAW. Maka Abdullah bin Rawahah dia berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya kedatangan Abu Darda itu dia nak membalas dendam, dan dia itu atas aku ni, aku pecah belah ada dia tu. Malu. Kata Rasulullah diam. Ada riwayat kata Rasulullah diam, tapi Rasulullah kata tidak, kedatangan dia adalah kedatangan yang sangat baik. Kata Rasulullah SAW. Bila dia bertemu dengan Rasulullah, dia kata, aslim ya Rasulullah, Islam olehmu akan daku ya Rasulullah. Ajar aku supaya aku masuk Islam. Lalu dia pun mengucap. Selepas tu dia masuk Islam, dia duduk jauh lagi. Dia di Madinah ketika itu dia sohor dengan orang yang kaya sungguh. Iaitu harta-harta dia berdagang begitu banyak. Pelabuhan-pelabuhan yang di perniagaan Abu Darda itu begitu banyak. Dia diekspor ke negara Habasyah, banyaklah negara-negara yang menerima pelabuhan perniagaan dia itu ketika itu. Ni hebat. Dia seorang yang bangsawan yang hebat Abu Darda ketika itu. Jadi ketika itulah bila dia masuk saja Islam, perubahan yang ketara. Dia buat suatu perubahan yang ketara, sehingga dia tinggal urusan. Inilah dalam kitab ni sebut Abu Darda radhiyallahu anhu, aku iaitu kata Abu Darda, aku kehendak berhimpun antara ibadah dan perniagaan, dan maka tiada berhimpun keduanya, maka aku ambil atas ibadah dan aku tinggalkan perniagaan. Jadi ketika itu perniagaan dia tidak cara langsung dah. Dia duduk suatu perkampung yang sangat perinci, yang mana orang ni ramai dah kenal kampung tu. Cuma zaman Sayyidina Umar Ibn Khattab, Sayyidina Umar itu zaman Sayyidina Umar pergi. Sayyidina Umar kata, wahai Abu Darda, Islam dah ajar sampai tahap ni, tinggal urusan dunia sampai dah cara dulu. Kamu seorang bangsawan yang hebat. Maksudnya Sayyidina Umar tu maksudnya kekayaan seseorang itu tak salah. Dia boleh jadi kekayaan, dia boleh infak kepada jalan-jalan yang diredai oleh Allah, ataupun dia guna barang-barang yang harta benda dia itu di atas jalan untuk Islam, ataupun untuk kebaikan diri dia sendiri atas jalan Allah. Tu maksud Sayyidina Umar. Islam dah ajar setara ni, wahai Abu Darda, siapa kamu tinggal habis urusan dunia kamu? Maka kata Abu Darda, wahai Sayyidina Umar, ini adalah keadaan aku, ini cara kelakuanku, yang mana aku nak berhimpun antara urusan dunia dan urusan ibadah tak boleh terganggu, menyebabkan aku nak tinggal salah satu.
Itu antara yang disebut oleh Abu Darda radhiyallahu anhu. Sebab itulah Nabi SAW pun menyata dalam sebuah hadis, iaitu barang siapa, yang tu bawah tu, yang antara hadis ni yang diucap oleh Abu Darda. Mana hadis Nabi SAW, barang siapa kasih ia akan dunia, saya memberi mudarat ia akan akhirat. Barang siapa kasih ia akan akhirat, saya memberi mudarat ia akan dunia. Maka pilih olehmu akan akhirat yang kekal atas dunia yang fana. Dan kedua daripada keduanya itu, supaya banyak qimah harga amalmu, dan supaya besar kadar iaitu pada Tuhanmu. Jadi lalu dalam kitab lain disebut juga berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mafhum matan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi, wa man ahabba akhiratahu adarra bid dunyahu, fa athiruhu ma yabqa ala ma yafna. Yang mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini iaitu diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, dan menyatakan Nabi SAW bersabda, barang siapa kasih ia akan dunia, maka ia memudaratkan dengan akhiratnya, dan siapa yang kasih akan akhirat, maka ia akan memudaratkan di dunianya. Maka pilih utamakanlah olehmu fa'athiruhu, maknanya fa'asiru, perkataan ni maknanya kesam. Tu kesam maknanya yang memberi kesam, memilih apa hak beri kesam, maknanya barang yang kekal ni mana akhirat. Jadi hadis inilah hadis ni dibaca oleh iaitu Abu Darda kepada Sayyidina Umar. Jadi kata Abu Darda, ini cara aku. Dia masuk Islam, dia buat perubahan yang sangat ketara. Dia seorang bangsawan. Jadi sebab itulah pengajaran berkaitan dengan kisah Abu Darda ni panjang perbahasan dia. Tetapi para ulama menyatakan apa maksud daripada perbahasan hadis Abu Darda ni, menceritakan bahawa siapa yang kasih pada dunia yang melampau, maksudnya israru ala dunia. Tu Islam tidak pernah larang seseorang hamba itu untuk mencari kekayaan dengan iaitu mencari kekayaan, semakin kaya supaya jadi kaya. Islam tak larang begitu. Tetapi Islam larang ialah israru ala dunia fil qalbi. Dia mensibukkan urusan dunia ni sampai itu letak dalam hati. Apa nak semayang pun duk mikir lagi. Ini Islam larang. Maka bila kalau dia fikir cara begitu, maka dia termasuk dalam aqabah awaik. Aqabah ayo panggil yang menghalang. Awaiki ini maknanya yang menghalang untuk menuju Allah. Dunia lah. Yang pertama tadi tu. Yang pertama atas sekali tu musannif sebut dunia. Hamba tulis suruh maka zuhud olehmu akan di dunia. Maknanya tinggal dunia yang tidak memberi manfaat. Walaupun dunia itu pun dunia yang baik. Dunia macam mana? Dunia yang baik. Contohnya dunia yang baik, kita kata apa? Dia semayang isyak, misal kata dia semayang isyak, dia kata iaitu kaki nak makan ni, benda yang baik, benda yang bagus. Tapi oleh kerana dia israr ala dunia ala ibadah, dia masuk benda yang dunia yang hasanah, dunia yang baik asalnya. Tapi bila dia masuk dalam ibadah, maknanya di situlah dikatakan dia telah pilih dunia berbanding ibadah. Sedangkan disuruh pilih ya baqa, barang yang ya baqa, iaitu ma wa ma yabqa ala ma yafna. Dia pilih, kata Nabi SAW, pilih olehmu barang yang kekal di atas yang fana. Jadi bila dia duduk dalam sembahyang, kita ambil misal sembahyang lah mudah. Orang sembahyang misal kata duduk sembahyang, fikiran dia duduk terbang tu. Kadang-kadang fikiran hak terbang, hak haram, tu sudah jelas tahu dah. Hak yang harus sudah tentu dah. Hak ni hak halal, hak baik. Mana nak tolong orang, baguslah. Tapi buat mari dalam sembahyang. Hak sepatutnya benda yang baik, tapi bila dia masuk dalam urusan akhirat, urusan ibadah, hubungan dengan Allah, jadi haba'an mansura. Sebab itulah Nabi SAW banyak sebut dalam hadis Nabi, banyak perbahasan para ulama sebut, yang mana banyak manusia jadi berkumpul daripada mahsyar suatu hari nanti. Mafhum lil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, ramai manusia berkumpul daripada mahsyar suatu hari nanti.
Tiba-tiba dia tengok, mana amal aku hak ni, mana amal aku hak ni, hak aku duduk buat dulu atas dunia bersusah payah, penat lelah ni. Rupa-rupanya kata Allah Azza wa Jalla, dia sudah menjadi haba'an manthura, debu berhamburan. Debu itu sia-sia saja, na'udzubillah. Sebab itulah kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, dalam kita nak menuju Allah ni, kita kena berhati-hati. Tu sebab Allah beli kita urusan harta benda kita, dua diri kita ni dengan syurga. Maka di saat Allah bayar kita syurga dengan yang mahal ni, maka akan ada ujian-ujian. Ranjau-ranjau ataupun awaik yang menghalang untuk kita nak menuju Allah. Maka sebab itulah ini cara Abu Darda dia boleh tinggal urusan dunia, sebab dia tahu dah kedua kasih tidak akan berhimpun dalam hati yang satu. Tidak. Ayat telah kita sebut pada minggu lepas, seperti mana para ulama menyatakan buat misal, seperti mana para ulama buat misal, iaitu orang yang berkahwin dua. Orang berkahwin dua, ketiga, keempat ke, dia kata saya sayang sungguh hak ni. Dia duduk khabar ni, dia pergi kat isteri pertama, dia kata saya sayang sungguh hak ni. Dia pun balik isteri kedua, dia kata sayang sungguh begini. Begitulah hari-hari dia duduk khabar begitulah. Dia balik sini, dia kata masakkan awak ni sedap sungguh, tijah misal kata tijah nama. Dia balik malam berdua pula nama Minah saya kata Minah masakkan awak ni memang jadi tijah dah kurang sikit ni. Itu menyambung gitulah. Sebab apa? Kasih ini, tidak boleh nak berhimpun dalam hati yang satu. Itu sesama makhluk, apatah lagi dengan Allah Azza wa Jalla, apatah lagi urusan akhirat. Urusan akhirat dengan urusan dunia. Maka kalau kata para ulama, kalau dia tidak boleh berhimpun, dia tidak berjaga, maka hatta urusan dunia yang halal itu pun boleh menjadi awaik yang boleh mengganggu dia ibadah untuk nak menuju Allah. Inilah para ulama-ulama ataupun kita selalu sebut orang-orang sufi, orang-orang wali-wali Allah. Inilah hidup mujahadah, duk berlawan semua ni hawa nafsu di hak inilah. Sebab nampak mudah nak menuju Allah. Memang mudah nak menuju Allah. Pahala ganjaran Allah memang begitu banyak, tapi iaitu penghalang tu yang kacau kita buat ibadah, yang kacau kita panggil nak menjadi hubungan kita baik dengan Allah Allah Ta'ala ni begitu banyak. Itu antaranya. Itu yang disebut oleh musannif rahimahullahu ta'ala. Qal musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Dan iaitu dan keduanya, daripada keduanya itu supaya banyak qimah. Yang nombor dua tu qimah, di situ artinya di sebelah mata tu artinya banyak pahala amalmu pada Allah Subhanahu wa taala. Qimah maknanya banyak pahala. Qimah maksudnya harga tu banyak pahala. Sebab apa? Supaya kamu pilih urusan akhirat ni lebih utama, lebih lagi urusan akhirat ni bertembur dengan urusan dunia. Kamu pilihlah urusan akhirat, maka ia akan banyak pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, kalau jangan sekali itu tak apa. Kalau jangan sekali, contoh ni dia semayang, misalnya semayang fardu, semayang zuhur, asar, zuhur, okeylah semayang fardu lah. Sekali lewat 2-3 hari sekali lewat tu tak apa. Ni sebab urusan dia musyaqqah dan sebagainya. Ni lewat semua misal kata. Semayang asar lewat semua. Asar dekat maghrib ataupun zuhur kapuh dekat dengan asar. Ramai begitu. Itu antaranya ulama menyatakan ini antaranya orang yang memilihkan urusan dunia berbanding urusan akhirat. Ataupun musyaqqah sungguh tu ala darurah tu lain cerita. Tapi kalau laziman, maksudnya sentiasa ataupun istiqamah keadaan begitu semua, maka dia akan tidak ada keberkatan pada urusan dunia dia tu, tidak ada keberkatan. Urusan kerja dia tu tidak ada keberkatan. Setiap zuhur 10 minit lagi nak asar, dia bawa ambil semayang, dia bawa semayang asar, bawa semayang zuhur, semayang zuhur. Sebab apa semayang dekat asar? Mudah selalu, dia kata mudah nak semayang asar lalu. Kalau semayang zuhur awal,
Kaki kena ambil semayang pula. Jadi kalau Zuhur Asar ni semayang lewat, mudah lalu duduk atas tikar semayang, sekejap lagi orang azan, boleh semayang Asar selalu. Tu kalau musyaqqah sekali gitu kata para ulama, itu tidak masalah. Tapi kalau lazimah sentiasa begitu, maka itu menunjukkan mudarat kepada akhirat dia. Bila mudarat kepada akhirat dia, maka tidak ada nilai di sisi Allah. Maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala iaitu membala dia ni, Allah Taala bagi bala pada dia ni, orang yang jenis buat begini, Allah Taala akan menarik keberkatan umur dia. Ni paling takut keberkatan umur dia, keberkatan hidup dia ni Allah Taala tarik. Maknanya keberkatan dia ni buat ibadah tidak ada kemanisan. Benda lain sedap sangat, benda lain sedap belaka, tapi benda ibadah ni dak orang panggil tak ada rasa zauki mana lazat sedap buat ibadah ni tak ada. Sedap benda lain ada, tapi sedap buat ibadah ni tak ada. Ni takut. Kalau panggil sekali ada juga itu alhamdulillah dah. Ni kalau tak ada langsung, tapi benda lain sedap semua. Benda lain urusan dunia masih wallah, barang yang selain daripada Allah ni sedap semua, tapi urusan berkaitan dengan hubungan dengan Allah Taala saja ada masalah selalu. Ini bahaya. Ini kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, ini Allah Subhanahu wa taala sudah menarik permulaan keberkatan yang Allah Taala tarik daripada dia ni. Nauzubillah min zalik. Qala musannif rahimahullahu taala, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan qala musannif rahimahullahu taala, dan hadis dua rakaat sembahyang daripada laki-laki yang alim lagi zahid itu terlebih baik dan terlebih kasih pada Allah Taala daripada ibadah segala hamba mereka yang ibadah, iaitu yang ibadah orang yang jahil serta gemar akan dunia akan sebagai ibadah hingga sampai kepada hari kiamat selama-lamanya. Itu dan tiada berkeputusan. Jadi antara disebut oleh iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mafhumul hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, raka'atain min rajulin 'alimin zahidi qalbuhu khairun wa ahabbu ila Allah azza wa jalla min ibadatil muta'abbidin, iaitu dua rakaat yang lelaki yang alim, iaitu dua rakaat seorang lelaki yang orang alim semayang, mana lagi zahid, mana benci kepada urusan dunia. Dunia mana? Dunia yang melalaikan, dunia yang haram, dunia yang syubhat ni terlebih baik dan terlebih kasih kepada Allah daripada ibadah segala mereka yang ibadah yang jahil. Tu orang ni alim, lagi zahid, ni zuhud ni, dan terlebih baik dia daripada seorang yang rajin ibadah juga tapi jahil serta gemar kepada urusan dunia. Maka itu kata para ulama, seperti mana diriwayatkan hadis ini, itu riwayat Imam Ahmad menyatakan bahawasanya iaitu jauh beza. Orang ni alim zahid, tapi berbeza pula kalau orang alim itu yang hubbud dunia, yang alim itu cinta kepada dunia ataupun dikenali sebagai ulama usul, maka itu lebih jahat lagi. Lebih jahat daripada orang yang abid yang ibadah yang jahil. Dia lebih jahat lagi sebab dia orang alim, dia ada ilmu, tapi dia merupakan ulama su. Dia tidak berani menyatakan kebenaran ataupun panggil susuk tentang kebaikan, kebenaran. Tak berani disebabkan nak jaga iaitu kepentingan urusan dunia dia, sanggup dia berbohong macam-macam lagi. Maka ini duduk patak neraka, na'udzubillah. Ulama su salah satu golongan yang duduk patak neraka. Tu asfalul munafiqin, antara ulama iaitu orang munafik yang paling duduk patak neraka. Iaitu Rasulullah SAW menyatakan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, sesungguhnya orang-orang munafik ni duduk patak neraka, patak bawah kali. Tu bawah kerok, kuali tu bawah kerok tu. Tu orang munafik. Tapi ulama su ni dia ulama-ulama jahat ni, na'udzubillah min zalik, hak ni duduk bawah sekali, na'udzubillah. Itu antaranya disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diperbahaskan banyak di kalangan para ulama. Qala musannif rahimahullahu taala,
hingga sampai kepada hari yang kiamat tiada keputusan. Maksudnya orang yang alim ni fadilatnya, yang zahid ni besar fadilatnya, dan orang yang jahil yang gemar kepada dunia, tidak percaya tentang urusan akhirat ni, sampai pada hari kiamat tak ada keputusan. Maknanya begitulah sampai hari kiamat, sampai dia mati keadaan dia begitulah. Tu na'udzubillah. Kalau dia tidak berubah, maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala musannif rahimahullahu taala, maka zuhud itu ada kalanya hasil bagi hamba dengan diusaha, dan iaitu mana zuhud ni? Tiga perkara. Tiga perkara ni. Jadi kata musannif pengarang kitab kita ini, iaitu kadang-kadangnya zuhud ni hasil daripada diusaha. Kena usaha. Yang telah kita sebut dah sebelum ini, Imam Ghazali dah sebut nyatanya uzufun nafsi 'anid dunya wa inziwa'uha 'anha taw'an ma'al qadrati 'alaiha. Benci hatimu kepada dunia, berpaling daripadanya kerana berbuat taat serta mampu kuasa kamu atasnya. Mana dia kena berusaha lah. Mana benci kepada dunia? Dunia mana? Dunia yang melalaikan, dunia yang haram, dunia yang syubhat. Ni dunia. Tu dunia maksudnya. Kalau dunia hasanah tak apa masalah. Ni maksud dunia, kita cari dalam kita tasawuf mana-mana, benci dunia. Dua kita kena pegang situ, dunia iaitu tiga: dunia syubhat, dunia haram, dunia iaitu yang melalaikan. Ada satu lagi dunia hasanah. Dunia hasanah ni dunia yang baik. Mana? Dunia yang tidak melalaikan diri dia pada Allah. Tak kira dia miskin ke, tak kira dia kaya ke, dia ada dunia tidak melalaikan, maka ketahuilah itu dunia yang hasanah. Dan lebih lagi dunia hasanah itu yang boleh membawa keberkahan, itu membawa sampai selepas mati dia. Dunia dia ada sekarang ni boleh sampai ke mati dia. Tak kira macam sedekah jariyah ke, banyak-banyak lagi. Maka dunia itu dunia yang lebih afdal lagi. Dan dunia yang dia ada sekarang ni, kalau dia pelihara dunia hasanah tu, maka dia akan membaik ibadah dia. Sebaliknya, kalau seseorang itu kuat ibadah setara mana pun, banyak buat ibadah, ada kira ibadah setara mana pun, kalau dia duduk tidak benci pada dunia, duduk layan dunia mana? Dunia syubhat, dunia haram, dunia yang melalaikan tu, maka itu bukan dikatakan zuhud, dan dia tidak ada keberkatan kepada dunia yang dia ada sekarang ni, walaupun banyak sekali mana pun. Itu yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Jadi zuhud itu kata Imam Ghazali, itu ada kalanya hasil bagi dengan diusahakan. Jadi zuhud ni, kalau zuhud ni ada dipanggil jalan, panggil jalan payah belaka, jalan zuhud ni. Tu jalan zuhud ni kita saya pun tolong baca. Mana ulama pun sebut begitu belaka. Mana jalan zuhud ni jalan orang soleh. Mana sekurangnya kita dapat tahu jalan ni, ni jalan orang soleh. Kita boleh berjalan. Tu jalan-jalan ni jalan kurnia Allah. Bila seorang tu berkehendak sungguh, walaupun dia ada urusan dunia, tapi dia boleh buat jalan zuhud yang disebut oleh Imam Ghazali, dan kita telah dengar dah sebelum ni berkaitan dengan zuhud tu, maka itu adalah kurnia Allah Subhanahu wa taala. Tu, dan sekurangnya kita tahu jalan zuhud ni, sekurangnya panggil kita boleh berjalan. Kita boleh berjalan. Maknanya gini rupanya orang soleh, cara orang soleh berjalan. Tu ni, sebab itulah saya ngaji kitab ni dulu pun dengan itu Allah Hantu Rahim pun, dia menyatakan bahawasanya saya baca terus baca je. Terus baca. Tu mudah-mudahan zuhud tu ada juga pada saya. Gitu maknanya zuhud ni salah satu barang payah. Tapi kurniaan Allah, bila orang tu nak sungguh, dia berusaha sungguh nak kepada zuhud tu, inilah jalan-jalan orang soleh, maka insya-Allah Allah Taala akan buka jalan dia. Dia tahu ni jalan
nak pergi ke Selangor, ni jalan nak pergi ke Penang, ni jalan ni. Ataupun jalan nak menuju Allah, salah satunya jalan zuhud ni. Maka sekurangnya zuhud orang awam ni, kata Imam Ghazali, iaitu hati ni, iaitu benci pada urusan dunia-dunia yang dalalah, dunia yang sesat, dunia yang syubhat, dunia yang haram, dunia yang melalaikan. Situ ada kata Imam Ghazali. Kalau zuhud pekat orang awam, orang waliullah al-arifin tu, pekat orang yang insanul kamil tu, tu tinggi lagi zuhud tu. Tapi kata para ulama, Imam Ghazali juga menyatakan sunat kita nak belajar juga, tahu sekurangnya. Lebih afdal daripada, kata Imam Ghazali, lebih afdal daripada kita banyak mempelajari mazhab lagi. Jalan kesufian ni, jalan nak menuju Allah ni, walaupun kita nak fikir payah jalan tawakal orang arifin bagaimana, tawakal zuhud orang arifin bagaimana, bagaimana pekat mereka tu. Jadi sekurangnya afdal kita tahu juga. Macam tawakal orang arifin seperti manyak. Sekurangnya kita tahu, tawakal orang arifin ni seperti manyak, ada pekat seperti kanak-kanak, orang awam seperti wakil. Sekurangnya kita tahu jalan ni, jalan orang soleh nak menuju Allah ni. Sekurangnya kita tahu begitu. Tu antaranya lebih afdal daripada dia pelajari 4 mazhab. Tak salah kita mempelajari 4 mazhab Hanafi, Malik, Hanbali dan sebagainya. Tu tak salah, tapi lebih afdal dia iaitu mempelajari mazhab dia sendiri. Sebab ramai orang kadang-kadang biar mazhab sendiri ditapukan sekali, tapi mazhab Malik, Hanafi, dia tidak beramal pun, ataupun wakil dalam Malaysia itu sendiri bermazhab Syafi'iyah. Mazhab Syafi'iyah, tapi dia duk bahas mazhab lain, duk cerita mazhab lain. Mazhab dia pun bertabuh. Tak salah maksudnya. Kita nak belajar mazhab, nak tahu mazhab Hanafi kata begini, mazhab mazhab Malik kata begini, akad tangan mazhab Malik lain. Ketika semayang menunjuk tu, asyhadu an la ilaha illallah tu, Syafi'i kata lain, berbeza belaka. Hanafi lain cara telunjuk tu, Hanbali lain, berbeza. Jadi kita sekadar nak tahu, ada masalah, boleh, tak ada masalah kita nak tahu. Tetapi kata para ulama, dari Imam Ghazali menyatakan lebih afdal dia, selain dia mempelajari 4 mazhab itu, dia tahu jalan-jalan orang sufi ni lebih afdal. Walaupun kita tak sampai tahap tu, kita dah dapat tahap orang panggil tawakal orang arifin tu, tawakal seperti manyak. Tawakal seperti manyak. Mana manyak ni orang nak balik dia, nak mandi dia, nak kafan dia, nak macam-macam dia lock je, dia serah saja. Tadbir data tu serah pada Allah Taala belaka. Sekurangnya kita tahu. Inilah jalan orang soleh, kini tahap dia. Supaya kita ni, kata Imam Ghazali, kita cinta kepada ulama-ulama arifin. Sekurang-kurangnya kita cinta pada orang soleh. Mudah-mudahan kita cinta kepada orang-orang soleh, al-arifin ni, ulama-ulama al-amiliyin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tunjuk jalan juga supaya kita jalan bersama dengan dia juga. Sekurangnya kita tak jumpa jalan bersama dengan dia di atas dunia kita, tapi kita cinta pada dia. Sekurangnya kita di pada mahsyar, sekurang-kurangnya kita mendapat syafaatil ulama. Sekurangnya dapat syafaat ulama, syafaat anbiya, tu syafaat syuhada, syafaat ulama. Syafaat ulama ni itu antaranya. Jadi zuhud ni ada kalanya dengan diusahanya. Itu 3 perkara. Pertama, jadi kita bertilah sini dulu. Maka zuhud itu ada kalanya hasil bagi hamba dengan usaha. Ini kita sambung baliklah berkaitan dengan zuhud itu, iaitu ada kalanya hasil bagi hamba dengan usaha. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dengar berkaitan dengan aqabah awaiq yang mengganggu ibadah kepada Allah, sekurangnya kita tahu, kita dengar sikit sebanyak apa yang disebut oleh ulama dalam kitab ini. Semua moga-moga kita dapat berjaga tipu-tipu daya yang nak merosakkan ibadah. Yang nak merosak banyak dah kitab-kitab ulama, dia buat ibadah ni nak menuju Allah ni seperti pohon kayu, seperti pohon kayu subur pokok durian kita tanam subur, pokok duku subur molek. Sebab apa?
sebab ada penyakit. Tu pohon dia dak kaca, daun dia dak kianak, binatang dak kianak, ataupun benda-benda lain lagi lah, orang dak kianak ke dan sebagainya. Maka begitulah kita nak menuju Allah. Dan bila kita menuju Allah, akan ada ranjau-ranjau, antaranya perbahasan kita ini awaiq yang menghalang untuk ibadah, antaranya dunia ni yang menghalangkan dunia, yang nak menghalang kita, iaitu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyak lagi lah perbahasan dia. Saya rasa sekali dulu, mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam ini menjadi manfaat kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa panjang umur kita dalam ibadah, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Azza syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdaka mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.